Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiy al-karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Humran maula Utsman radhiyallahu anhu qala أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Humran, dia adalah hamba kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata dia, Utsman bin Affan seorang sahabat Nabi dan merupakan khalifah yang ketiga dalam kalangan Khulafa Ar-Rashidin. Pada satu hari minta kepada Humran ini ayat untuk buat ambil ayat semayang. Bahasa Arab tuan-tuan, kalau baca waw itu baca baris atas, wadu makna dia ayat tu. Kalau waw tu baca baris depan, wudu, makna dia ambil ayat semayang. Kalau wudu, ayat tu. Kalau wudu, ambil ayat semayang. Kata dia, pada satu hari bos dia, Sayyidina Utsman bin Affan, minta supaya dia sediakan wudu, sediakan ayat untuk Sayyidina Utsman nak ambil ayat semayang. Fatawadda'a,
Maka apabila ayak tu dibawa mai kepada Sayyidina Osman, maka dia pun berwuduk. Dia pun ambil ayak semayang. Faghassala kaffaihi thalatha marrat. Sayyidina Osman mulakan dengan membasuh dua tangan dia 3 kali. Ambil ayak semayang, dia mula dengan basuh tangan sampai pergelangan tangan, dia basuh 3 kali. Summa madmada wastanthar. Kemudian dia ambil ayak tu buat kumuk-kumuk. Madmada maksudnya kumuk-kumuk. Wastanthar, dan isap ayak masuk dalam hidung. Kita selalu miss benda ni, kita tak buat. Tuan-tuan, cerita istinsar ataupun masuk ayak dalam hidung ni, kalau ikut Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, ambil ayak semayang, istinsak, masuk ayak dalam hidung ni wajib. Kalau ikut mazhab Hanbali, mazhab di Mekah, di Madinah ni, kalau sekiranya ambil ayak semayang, tak masuk ayak dalam hidung, wuduk tak sah. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Malik, waktu ambil ayak semayang, masuk ayak dalam hidung itu sunat. Tetapi ketika mandi wajib kena masuk ayak dalam hidung. Ini mazhab Syafi'i. Dia dengar malam ni, dia main ketak kaki. Duk mandi wajib berapa puluh tahun dah, tak masuk ayak dalam hidung. Sedangkan itu keputusan dalam mazhab Syafi'i. Dan kita kadang-kadang tengkak dengan orang pasal kita kata kita mazhab Syafi'i, kita tuduh orang tu mazhab ni, kita tuduh orang tu mazhab ni. Tengok-tengok, bila mandi wajib, kita tak istinsak, tidak masuk ayak dalam hidung. Sedangkan Imam Syafi'i kata wajib masuk ayak dalam hidung ketika mandi wajib. Kata Humran, hamba kepada Sayyidina Osman bin Affan, dia kata satu hari Sayyidina Osman minta dekat dia ayak untuk ambil ayak semayang. Maka dia pun bagi. Bila bagi, Sayyidina Osman ambil ayak semayang, dia start dengan basuh tangan sampai di pergelangan tangan, salah samarat, 3 kali. Summa madmada, kemudian dia kumuk. Wastansar, kemudian dia istinsyak, ayak masuk dalam hidung. Summa ghassala wajhahu salah samarat. Lepas itu Sayyidina Osman basuh muka 3 kali. Summa ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalatha marrat. Lepas itu Sayyidina Osman basuh tangan daripada ujung jari sampai ke mirfaq, sampai ke siku sebelah kanan 3 kali. Summa ghassala yadahu al-yusra mithla dhalik. Lepas itu Sayyidina Osman basuh tangan belah kiri sampai di siku juga 3 kali. Summa masaha ra'sah. Lepas itu Sayyidina Osman ambil sapu kepala dia dengan ayak tu. Summa ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain thalatha marrat. Lepas itu Sayyidina Osman bin Affan basuh kaki sampai di buku lali sebelah kanan 3 kali. Summa ghassala al-yusra mithla dhalik. Lepas itu basuh kaki belah kiri juga sampai ke buku lali 3 kali. Summa qala, habis dia ambil ayat semayang macam tu, kata Sayyidina Osman bin Affan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudu'i hadha. Dia kata macam nilah aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil semayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil semayang, dia basuh tangan sampai pergelangan tangan 3 kali, dia komok. Kemudian dia masuk ayak dalam hidung juga 3 kali. Lepas itu dia basuh muka 3 kali. Muka dalam hadis lain diperincikan. Sempadan muka itu ialah mula daripada tempat tumbuh rambut di atas ni. Walaupun orang tu botak, tetapi dia kena ambil kira kebiasaan tempat tumbuh rambut bagi orang yang ada rambut di mana, maka di situ sempadan dia. Sama macam kita pergi Mekah, kita buat haji ataupun kita buat umrah. Yang first round kita buat tu, kita tahlul cukur habis botak. Bila kita repeat umrah kali kedua, nak cukur apa? Rambut baru cukur pagi tadi, rambut baru cukur kemarin. Tetapi untuk tahlul wajib kena cukur. Ambil satu benda tajam, lalukan di atas kepala yang tidak ada rambut itu. Sebagai isyarat tahlul. Walaupun tak ada rambut, kena buat.
Sama juga dengan orang ambil ayat semayang, sempadan wuduk tu mula daripada tempat tumbuh rambut. Kalau dia botak, dia kena agak-agak tempat yang biasanya tumbuh rambut. Start daripada situ sampai bawah dagu. Kiri kanan, anak telinga kecil ni sampai anak telinga balik ni. Semua kawasan tu kena cover. Kalau ada sebesar kuku, tidak kena wuduk. Di kawasan yang menjadi anggota wuduk, maka wuduk itu tidak sah. Bila tidak sah, sembahyang tidak sah. Bila tidak sah wuduk, kita buat haji tidak sah. Bila tidak sah wuduk, kita umrah tidak sah. Tidak sah haji, tidak sah umrah tak apa. Kita balik dengan bawa balik ihram ke rumah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu benda yang kita tengok kecil, dia membawa satu implikasi, membawa satu kesan, membawa satu akibat yang besar terhadap ibadat kita hari-hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Sayyidina Osman bin Affan ambil ayat semayang, dia demonstrate, dia tunjuk cara ambil semayang daripada mula basuh tangan sampai pergelangan tangan, sampailah kepada basuh kaki. Bila selesai, dia kata kepada khadam dia yang bernama Humran tadi ni. Dia kata apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudu'i haza. Macam nilah aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil sembahyang. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda nahwa wudu'i haza. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata siapa ambil ayat sembahyang macam ni, macam yang Sayyidina Uthman tunjuk tadi. Siapa yang ambil ayat semayang macam ni, summa qala faraka'a raka'atain. Kemudian Nabi kata bila dia selesai ambil ayat semayang, dia sembahyang 2 rakaat. Sebahagian ulama kata itu adalah sembahyang sunat wuduk. Sebahagian ulama, di kalangan ulama hadis, sebahagian kata itu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu perbincangan. Kalau kita buat sembahyang 2 rakaat dengan niat sunat wuduk, juga tidak salah. Kalau lepas kita ambil ayat semayang, kita masuk semayang sunat tahiyat masjid 2 rakaat, juga tidak salah. Sama perbahasan dengan orang yang daripada Madinah nak mai ke Mekah. Mereka singgah di masjid Bir Ali. Singgah di masjid Bir Ali, turun pergi semayang 2 rakaat. Semayang 2 rakaat itu semayang 2 rakaat apa? Adakah 2 rakaat sunat tahiyat masjid ataupun 2 rakaat sunat ihram? Itu perbincangan di kalangan ulama besar. Bukan kita yang nak bincang benda tu. Kalau kita buat sembahyang sunat tahiyat masjid pun tak salah. Kalau kita buat sembahyang sunat ihram pun tak salah. Kerana itu perbincangan di kalangan ulama yang besar-besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sayyidina Osman kata, Nabi bagi tahu. Nabi kata siapa ambil ayat sembahyang komplit sampai basuh kaki, faraka'a raka'atain. Kemudian dia sembahyang sunat 2 rakaat. La yuhaddithu fihi ma nafsah. Di antara ambil ayat sembahyang dengan sembahyang sunat 2 rakaat itu, dia tak bercakap apa. Daripada habis ayat sembahyang dengan dia sembahyang sunat 2 rakaat. In between tu, dia tak bercakap apa dengan siapa-siapa. Nabi SAW kata, ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Maka diampunkan baginya dosanya yang terdahulu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sebenarnya mempunyai banyak ruang untuk buat baik dan untuk tambah pahala. Cuma kita tidak grab peluang itu. Maka kita kekal sebagai satu orang yang miskin pahala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Iza tawadda al-'abdul muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'ah nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء
فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ أَوْ كَمَا قَالَ. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, Nabi SAW bersabda, apabila satu orang hamba yang Islam, yang beriman, berwuduk. Nabi kata, apabila kita ambil air semayang, faghasala wajhah, tiap-tiap kali kita basuh muka waktu ambil air semayang, kharaja min wajhihi kullu khati'ah, nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'a qatril ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Nabi kata, bila satu orang manusia yang beriman kepada Allah, bila dia ambil air semayang, bila dia basuh muka dia, semua dosa yang berpunca daripada dua biji mata dia gugur bersama dengan gugurnya air semayang yang dia ambil itu. Ataupun gugur bersama dengan titisan akhir air semayang yang jatuh daripada muka dia. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maknanya apa tuan-tuan? Lagi kerap kita ambil air semayang, lagi bersih kita. Bukan bersih zahir, tetapi bersih batin kita. Bersih kita daripada dosa-dosa kecil. Dosa kecil banyak tuan-tuan. Dosa kecil banyak. Hari-hari yang kita duk buat dosa kecil ni, kalau ada satu buku tulis, tak habis tulis. Hak teringat tulis pun banyak, hak tak teringat berapa banyak lagi. Dosa kecil. Tengok satu orang, dengan tak ada pasal, terlintas dalam hati. Dia ni betul act dia. Dosa. Ada kita buat? Hari-hari. Hari-hari. Tengok satu orang, dia ni yang boleh buat rumah macam ni rasuah ni, tak ada jalan lain. Dosa? Betul ke dia rasuah? Tak tahulah, tapi lintasan itu sesuatu yang tidak boleh kontrol, beyond kita punya kontrol. Mata tengok, hati dia nanti berkata-kata. Mata tengok, hati nanti berbisik-bisik. Mata tengok, dosa. Hari-hari kita duk generate dosa ni bukan sikit, dan itu dosa kecil. Dosa ini gugur beserta dengan air semayang yang kita ambil. Basuh muka, Nabi kata, bersama dengan air basuh muka duk jatuh tu, jatuh dosa-dosa yang melibatkan mata kita. Ataupun dalam riwayat lain dia kata, bersama dengan gugurnya ayat yang terakhir menitik daripada anggota wuduk, maka gugur dosa-dosa kita. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَّشَتْهَا يَدَهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. Dan demikianlah Nabi kata, apabila satu orang tu ambil air semayang, basuh tangan. Sekali dengan air yang jatuh, air semayang yang duk jatuh daripada tangan dia, maka gugur segala dosa yang berkaitan dengan tangan dia. Dan dosa itu, kata ulama hadis, ialah dosa kecil. Dosa apa? Dia kata, kana batashatha yadahu ma'al ma'. Yang dia guna tangan tu pergi duk raba benda yang tak patut. Raba benda tak patut ni pun satu leceh punya cerita. Dosa. Dan dosa tu gugur, jatuh, berambung sekali dengan gugur air semayang yang kita ambil di anggota tangan kita. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. Demikianlah apabila kita basuh kaki, segala dosa yang bersangkut dengan kaki gugur sekali dengan gugurnya air yang kita guna untuk basuh kaki ketika berwuduk itu. Hatta yakhruja naqiyan minaz zunub. Kata Nabi SAW, sehinggalah dia keluar daripada masjid dia semayang tu
dalam keadaan naqiyan minaz zunub, dalam keadaan dia satu orang yang bersih daripada dosa-dosa kecil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Nu'aim bin Abdillah, kata dia annahu ra'a Abu Hurairah yatawadda faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibaini ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Daripada Nu'aim bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia kata dia tengok Abu Hurairah ambil air semayang. Tuan-tuan cuba tengok. Zaman Nabi hidup, Nabi buat apa pun menjadi fokus dan menjadi perhatian semua sahabat. Bila Nabi tak ada, sahabat-sahabat besar Nabi ini, mereka buat apa pun menjadi fokus dan menjadi perhatian orang-orang yang tahu kata mereka ni sahabat Nabi. Dia macam tu. Dia macam tu. Ada Nabi, Nabi menjadi fokus. Nabi tak ada, siapa yang menjadi sahabat besar Nabi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia buat apa pun orang tengok. Umar Al-Khattab. Dia buat apa pun orang tengok. Osman bin Affan. Dia buat apa pun orang tengok. Ali bin Abi Talib. Dia buat apa pun orang tengok. Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Auf, semua sahabat-sahabat besar Nabi, mereka buat apa pun orang tengok dan orang ambil contoh. Dia dia kata dia tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu yatawadda. Dia tengok Abu Hurairah berwuduk. Duk parti dia. Faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibain. Dia kata Nu'aim bin Abdillah, dia kata dia tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila mai tang basuh tangan, dia basuh ni bukan sampai siku, dia basuh sampai ketiak. Ni yang kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu orang sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. Bila dia ambil ayat semayang, ada orang duk observe, ada orang duk perhati tengok. Abu Hurairah bila ambil ayat semayang, tang basuh tangan, dia basuh sampai ketiak. Menjadi perhatian orang yang tengok. Summa ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain. Bila mai tang basuh kaki, dia basuh sampai ke perut betik. Dalam hadis cerita kata Nabi SAW bila basuh tangan sampai siku, bila basuh kaki sampai buku lali. Tapi nampaknya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia buat lebih. Bila basuh tangan sampai ketiak, bila basuh kaki dia melarat mai sampai ke perut betik. Summa qala, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu lepas habis dia ambil ayat semayang, Abu Hurairah kata, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Abu Hurairah kata, aku dengar Nabi SAW kata, Nabi kata umat aku di hari akhirat esok, bila dibangkitkan di padang mahsyar di hari akhirat esok, hal keadaan umat aku ini ghurran muhajjalin, hal keadaan mereka ni putih bercahaya. Kalau tuan-tuan tengok dalam sebuah hadis lain cerita pasal haud, cerita pasal telaga Nabi. Nabi SAW kata di antara spot tempat yang hampa nak jumpa aku esok, Nabi kata di mahsyar ialah di antaranya ialah haudi, di telaga aku. Nabi kata. Ini adalah hadis lain. Nabi kata aku akan tunggu di tepi telaga aku, bila aku nampak umat aku akan panggil mereka. Aku akan panggil mereka suruh main minum air telaga. Nabi kata lagu tu, sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, Tuan boleh kenal ke hak mana satu umat Tuan?
Sebab mahsyar ini daripada zaman Nabi Adam dah ada sana. Sampai kepada umat Nabi Muhammad last sekali beranak keluar sebelum kiamat. Semua dah ada situ. Bila Nabi SAW kata, aku nanti tunggu hampa di tepi telaga aku nanti panggil hampa, suruh main minum air telaga aku. Sahabat kata, ya Rasulullah, dalam keadaan ramai umat Nabi-Nabi lain semua dah ada, Tuan macam mana nak kenal umat Tuan hak mana satu? Nabi jawab yang ni. Nabi kata, umat aku ini boleh dikenal daripada ghurran muhajjalin, daripada anggota wudu mereka terbit cahaya. Bila aku tengok anggota wuduk bercahaya, aku tahu itu umat aku. Nabi kata. Itu satu riwayat. Dia main satu riwayat lain pula, hadis berkenaan dengan telaga Nabi SAW juga. Nabi kata, ada di kalangan sahabat-sahabat aku. Maksudnya umat Nabi. Yang apabila dia nak main dekat dengan telaga aku, malaikat duk halau. Seperti mana Nabi kata, orang yang bela unta, bawa unta dia pergi ke telaga nak bagi minum air. Apabila unta orang lain main nak tumpang minum, dia halau. Nabi buat perbandingan. Demikianlah keadaan di telaga Nabi SAW esok ni. Nabi duk panggil umat dia. Ada sebahagian daripada umat dia, Nabi kenal kata umat dia. Main dekat, tiba-tiba malaikat pergi blok, halau balik. Sahabat tanya Nabi SAW, pasal apa jadi macam tu? Nabi kata, aku tanya malaikat, kenapa engkau halau mereka? Kerana mereka itu ashabi, sahabat-sahabat aku. Malaikat kata dekat Nabi, Muhammad, engkau tak tahu sepeninggalan engkau apa yang mereka buat. Dalam syarah hadis tu dia kata apa? Mereka murtad daripada Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Ada jadi. Dan benda ini juga disebutkan di dalam hadis yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila Abu Hurairah selesai ambil ayat semayang, dia kata kepada Nuaim bin Abdullah, dia kata, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata, umat aku di hari akhirat esok akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan ghurran muhajjalin, dalam keadaan anggota wudu mereka itu bercahaya. Kemudian Nabi kata, faman istata'a minkum an yutila ghurratah, siapa di kalangan hampa yang mampu bila ambil ayat semayang bagi lebih daripada sempadan wudu. Maksudnya kalau sempadan dia daripada hujung jari sampai siku, ambil bagi lebih. Kalau mampu. Kalau mampu maksudnya apa? Duduk di tempat yang mudah ayam. Itu maksud kalau mampu. Kalau duduk di kawasan yang ayam, susah nak dapat. Di Selangor misalnya. Kan? Ataupun negeri Arab susah nak dapat ayam, jangan dibazirkan ayam sebegitu rupa. Maka ambil ayat semayang ni, Nabi SAW kata, faman istata'a minkum, siapa di kalangan hampa yang mampu ambil ayat semayang bagi lebih daripada sempadan wuduk itu, an yutila ghurratah, maka hendaklah dilebihkan, dipanjangkan kawasan sempadan wuduk itu. Itu sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia buat macam tu. Bila dia ambil ayat semayang, dia basuh sampai ke ketiak. Bila dia basuh kaki, dia basuh sampai ke perut betih. Nabi SAW kata, siapa mampu, falyaf'al, maka hendaklah dia buat macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ma minkum min ahadin yatawadda, fayablughu aw fayusbighul wudu'. Yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, siapa-siapa daripada kalangan hampa yang ambil ayat semayang, ambil bagi sempurna. Nabi kata.
Kalau kita ambil ayat semayang, ambil elok-elok. Jangan kalang kabut. Habis selesai ambil ayat semayang, bacalah sikit. Nabi kata, apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senang tak senang? Senang. Habis ambil ayat semayang, terus kata, asyhadu an la ilaha illallah. Yang duduk baca selalu lah. Sambung, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingat tu ya, Nabi kata. Illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Allah akan buka ke-8 pintu syurga. Yadkhulu min ayyiha sya'a. Masuklah daripada pintu manapun. Kamu boleh masuk. Dan hadis itu, hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Nampak tuan-tuan? Susah ke nak buat? Tak susah. Cuma terlupa nak buat. Tu yang kata Islam satu agama yang cukup cantik. Mempunyai banyak ruang untuk kita buat pahala. Tapi kita tidak ambil, tidak rebut peluang itu. Dan dalam bab wuduk, saya saja ambil mukadimah ni walaupun dia ringan, pasal ayat kita nak baca sekali lagi, ada cerita tentang perintah wuduk. Amaran daripada Nabi SAW, dan hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Hadis ni berlaku apabila nak semayang asar. Nabi dan sahabat-sahabat dalam musafir. Nabi dan sahabat-sahabat dalam musafir. Singgah di satu tempat untuk semayang asar. Nabi dah pergi duduk dah di tempat nak jadi imam semayang, jadi sahabat ni kelang kabut. Sahabat ni kelang kabut pasal tengok Nabi nak start semayang dah, kelang kabut. Bila kelang kabut ni, ambil ayat semayang tu dia jadi cincai. Ambil ayat semayang sudah jadi tidak sempurna. Nabi SAW bila tengok keadaan sahabat jadi gopoh-gapoh kelang kabut, nak ambil ayat semayang ini dengan suara yang keras. Dengan suara derah. Nabi kata apa? Isbaghul wudu. Nabi kata isbaghul wudu. Sempurnakan ayat semayang. Nabi kata, wailun lil a'qab minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak kena ayat semayang, itu akan menjadi bahagian api neraka. Tempat yang kritikal bila kita ambil ayat semayang ni, tempat kritikal di mana? Tumit. Bila kita ambil ayat semayang ni, bila mai tang basuh kaki tu, kita nanti cebok, kita nanti corok kut depan aja. Tumit nanti tak kena. Tuan-tuan saja pergi tunggu di tepi kolah, di tepi tempat pancung orang ambil ayat semayang, saja perhati benda ni. Berapa ramai yang ambil ayat semayang, tumit tak kena. Pasal apa? Pasal dia kira basuh kaki. Kaki dia dah basuh dah, dia kata. Walhal tidak meliputi seluruh kawasan yang dipanggil kaki. Maka kawasan tumit itu difokus oleh Nabi SAW. Nabi kata, isbaghul wudu. Sempurnakan ayat semayang apabila kamu ambil ayat semayang. Wailun. Celaka. Lil a'qab minan nar. Bagi tumit-tumit yang tidak kena ayat semayang, maka itu bahagian api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam satu riwayat lain, riwayat daripada Abu Umamah, tentang ni juga. Nabi habis semayang. Nabi ni bila habis semayang, Nabi ni very observant. Observant ni maksud apa? Nabi ni dia cukup perhati sahabat-sahabat dia ni. Nabi perhati. Nabi very observant. Bila Nabi habis semayang, kebiasaan Nabi, dia akan beralih terus menghadap makmum di belakang. Dia beralih tu bukan beralih saja. Dia duduk tengok sini. Dia tengok seorang-seorang ni. Dia tengok. Dan Nabi SAW dia berjalan. Dia tengok. Pasal apa? Pasal Nabi nak tarbiyah sahabat-sahabat dia. Nabi tak mau ada di kalangan sahabat dia ni pergi buat benda tak betul. Benda salah. Benda yang boleh mengakibatkan ibadat tidak sah. Dalam riwayat Abu Umamah,
Dia kata apa? Nabi SAW selesai semayang, dia saja berjalan round, nampak sebahagian sahabat duk semayang dalam keadaan buku lali dan tumit mereka kering. Nabi tengok anggota lain basah, kesan wuduk, makna dia baru ambil ayat semayang. Tetapi bahagian buku lali dan tumit dia kering. Nabi kata benda yang sama. Wailun lil a'qabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak basah ketika ambil ayat semayang. Itu bahagian api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitu serius Nabi dalam hal ibadat ini. Lah kita boleh faham. Pasal apa? Kerana wuduk tidak betul ataupun tidak sah. Kerana itu semayang tidak sah, haji kita boleh sangkut, umrah kita boleh sangkut. Pasal ibadat ini berkait dengan soal wuduk. Maka kerana tu Nabi bagi perhatian tentang benda ni. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 209. Muka surat 209. Kita sampai pada ayat 4 surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yas'alunaka maza uhilla lahum. Lagi tanya mereka itu, yakni orang-orang yang beriman akan dikau, yakni akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang apakah makanan yang dihalalkan bagi mereka itu. Tuan-tuan, dalam bulan 10 tahun lepas, dengar macam lama, tapi 2 bulan lepas, kita baca ayat yang menceritakan tentang makanan yang haram orang Islam makan. Dan kita membincangkan sampai ke tajuk sembelihan. Macam mana sembelihan yang halal, macam mana sembelihan yang haram. Ni pada malam ni ayat 4 surah Al-Ma'idah. Dia sambung lagi cerita tentang sahabat tanya Nabi SAW, makanan yang orang Islam boleh makan itu makanan yang macam mana? Itu cerita dia. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Lagi menanyai mereka itu, yakni orang yang beriman tanya Nabi, makanan yang dihalalkan bagi mereka itu. Qul uhilla lakumut tayyibat. Tuhan kata, katalah olehmu wahai Muhammad kepada mereka yang tanya ni, dihalalkan bagi mereka itu segala makanan yang lazat-lazat, sedap-sedap dan baik-baik. Islam, kalau benda tu dia tak bagi makan, makna benda tu tak baik. Benda tu tak baik. Kalau mai satu orang habaq kat kita, dia kata rugilah hampa orang Islam, hampa tak boleh makan babi. Kalau satu orang kawan mai kata kat kita lagu tu, kita duduk kerja bercampur dengan mereka hari-hari. Apa semua kadang mereka ni pun kadang-kadang melampau. Bercakap lebih kurang ikut suka. Dia duk ingat dia boleh cakap apa saja pada hari ini. Macam yang duk jadi 2-3 hari ini. Suka hati mereka. Dia nak hina, dia nak kutuk, dia nak cerca, dia nak condemn, dia nak kata apa dekat Islam, dia kata. Bila ada respon orang Islam marah, dia kata, I'm very sorry. Habis. Testing. Test market. Hari-hari. Di seluruh dunia. Bukan di Malaysia. Di seluruh dunia. Mereka ni sentiasa nak test sensitivity orang Islam. Saja test tengok. Kita komplain tengok pasal azan. Tengok mereka nak kata apa? Komplain. Komplain kalau orang Islam semua pakat bangkit. Tunjukkan, marah dan sebagainya. Kerana apa? Kerana ini syiar agama kita. Dan kita duduk negeri kita. Apa salah kalau kita nak azan? Kita bangkit, oh, mereka kata sorry. Sebenarnya kami maksud macam lain. Mereka pusing ayat kot tu kot ni dan sebagainya. Habis isu tu. Selang sebulan, selang 2 bulan, dia test benda lain pula. Selang 2-3 bulan, dia test benda lain pula. Bila orang Islam bangkit, bingkai bangun, nak lawan dan sebagainya, dia kata we are very sorry. Sebenarnya kami salah faham. Satu perkataan magic sorry aja kita lupakan semua benda tu. Dan mereka keep on trying untuk nak test kita. Lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila menyentuh soal sensitiviti orang Islam, kita tak boleh biar benda ni berakhir dengan hanya satu sorry. Tak boleh. Mereka ini mesti diberi ingat. Benda-benda macam ni tak boleh sentuh.
Benda-benda macam ni jangan cuba test. Pasal apa? Pasal ini menunjuk kata hampa tak tahu hormat kepada agama kita. Macam mana kalau kita cerca agama dia? Takkah dia bangkit marah? Demikian dengan kita orang Islam. Kalau dia menyentuh agama kita, kita marah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau satu orang mai kata kat kita, dia kata hampa orang Islam rugilah. Pasal apa? Hampa tak boleh makan babi. Dia kata, hampa tahu tak? Dia kata babi hak anak tu, kalau buat sup cukup sedap. Kalau dia mai kata kat kita lagu tu. Satu benda yang kita tahu secara pasti apa dia? Kalau Allah kata hurriman alaikumul maita waddam walahmul khinzir, diharamkan kepada hampa makan benda-benda ni, segala darah, segala bangkai, segala babi ni semua haram makan, pasti babi itu tidak baik. Sama ada ilmu kita, sama ada kajian kita, sama ada research yang kita buat menjumpai tak baik benda tu ataupun tidak, benda tu tetap tak baik. Pasal apa? Pasal Allah akan mengharamkan orang Islam makan dan sentuh benda tak baik. Pasal apa? Pasal ayat yang kita baca pada malam ini, Allah suruh Nabi Muhammad bagi tahu, uhilla lakumut tayyibat. Dihalalkan kepada kamu semua untuk makan at-tayyibat, benda yang baik-baik. Maknanya kalau Islam kata haram, tak baik. Oh, dia kata hang cakap macam ni pasal hang tak pernah duduk di UK, hang tak pernah duduk di United Kingdom. United Kingdom ni lah ni snow tengah turun. Di London dia apa? Snow tengah turun lah ni. That's why dia kata orang putih, mereka minum liquor. Bila minum arak, bila minum liquor, badan jadi panas. Mereka boleh buat kerja walaupun di dalam cuaca sejuk. Kita kata kat dia, pergi mampus dekat hang. Benda tu tak bagus. Walaupun ada guna dia, ada manfaat dia dalam cuaca yang ekstrim sejuk, bila minum arak dia boleh kuat sikit, tapi mesti ada kesan tak baik dia. Pasal apa? Pasal Allah mengharamkan benda tu, mesti ada tak baik. Tu aja cerita dia. Macam mana Ustaz kita nak terang kat mereka kata tak bagus ni? Tak, kita habang aja. Dia nak pakai tak, pakai dia punya pasal. Tuan-tuan, kita berhujah dengan mereka ni, bukan kita mesti berhujah sampai dia terima. Kita habang, dia nak terima, dia tak mau terima, dia punya pasal. Kita nak habang kat dia, kata Tuhan kita, Allah kata benda tu tak bagus, tentu tak bagus. Dia kata, you buktikan tak bagus. Aku tak ada masa nak buktikan. Yang pentingnya, Tuhan aku kata tak bagus, aku yakin benda tu tak bagus. Habis cerita. Kalau kita nak menang berhujah, belum tentu. Belum tentu hujah kita boleh membawa menang. Kadang-kadang tak betul ni pun pandai berhujah. Tak, kita senang ya. Dia nak beriman, dia beriman. Dia tak mau, dia punya suka. Kita, Tuhan kita kata benda tu tak bagus, tak bagus. Habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qul uhilla lakumut tayyibat. Kata olehmu telah dihalal bagi mereka itu akan segala makanan yang lazat-lazat dan sedap-sedap. Wa ma 'allamtum minal jawarih. Dan halal perburuan barang binatang yang kamu ajak berburu daripada segala binatang yang menghambat, daripada anjing dan namir. Namir ni tiger, harimau. Dan helang dan juga sewah, sekaliannya itu hal sudah diajar dan terbatas. Dia kata halal juga bagi kita makan binatang buruan yang diburu oleh benda-benda ni. Kita guna anjing yang terlatih untuk pergi tangkap kijang misalnya. Kijang tu kita halal makan. Kita guna anjing yang terlatih untuk cukup kijang dan bawa mai kat kita. Anjing yang kita guna untuk cukup kijang tu bawa mai. Kijang tu boleh makan, tak boleh makan? Boleh. Dengan syarat, Imam Syafi'i tambah syarat. Imam Syafi'i kata syarat dia apa? Syarat dia jangan ada tanda-tanda pada binatang yang diburu itu, tanda-tanda anjing ni dah makan sebahagian daripada dia. Kalau ada tanda-tanda dia dah makan sebahagian dah, itu kita tak boleh makan. Pasal apa? Pasal anjing tu pergi tangkap bukan sebagai barang buruan, tetapi dia nak buat makanan dia. Bila ada tanda-tanda macam tu, Imam Syafi'i kata benda tu sudah tak boleh makan. Tapi kalau just satu gigit bawa mai, bermakna bukan dia nak makan binatang itu.
dia tangkap nak bawa main kat kita kerana dia dilatih begitu, maka binatang itu boleh dimakan. Ini dia masuk dalam bab apa? Anjing buruan. Dia ada hadis, kalau tuan-tuan tengok dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Riwayat daripada Adi bin Hatim radhiyallahu an. Dia kata sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mi'rab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asaba bihaddih fakul. Wa idza asaba bi'ardih faqatala fala ta'kul. Fa innahu waqid. Qultu ya Rasulullah ursilu kalbi wa usammi فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما آخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمى على الآخر. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Satu sahabat yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ini cerita tentang buruan, binatang buruan. Memburu ni boleh jadi dalam macam-macam form, macam-macam bentuk. Ada orang memburu pakai senapang, ada orang memburu pakai panah, ada orang memburu pakai tombak, ada orang memburu pakai binatang yang dilatih, sama ada anjing ataupun burung lang ataupun burung sewah ataupun pakai anak rimau atau sebagainya. Benda ni termasuk di dalam binatang-binatang yang dilatih. Dan dia ada syarat dia pula. Nak tahu binatang itu terlatih ataupun tidak. Terlatih ataupun tidak, kena tengok. Kalau kita kata pi, baru dia pi. Kalau kita kata duduk, dia duduk. Dan dibuat sekurang-kurangnya 3 kali. Kalau dia latah, dia tak terlatih. Kita kata dia duduk, dia duduk lompat. Habis. Gugur dia daripada dipanggil binatang terlatih. Dia ada syarat dia. Kan macam anjing polis. Dan tengok anjing yang polis pakai. Bila nak tangkap puak-puak yang lempar sabuk cabai hari tu ni. Kan? Anjing yang polis pakai tu. Dengar cakap. Dengar cakap. Suruh buat apa pun dia buat. Oi, yang tu beli pun ribu-ribu. Anjing import daripada luar negara. Itu yang dikatakan anjing yang terlatih. Dia macam tu. Hak duk latah ni dia tak boleh. Nak digunakan untuk berburu tak boleh. Pasal dia tak cukup terlatih. Sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim sudah tanya Nabi tentang Al-Mi'rab. Dia nak tanya ni tentang 2 benda. Satu tentang anak panah yang digunakan waktu memburu. Dan yang kedua tentang binatang yang digunakan untuk dijadikan macam anjing terlatih nak tangkap binatang buruan. Dia nak tanya Nabi tentang 2 benda ni. Dia panggil Al-Mi'raj. Nabi SAW kata dekat dia, dalam hal nak guna anak panah, benda tajam, ataupun lembing, ataupun tombak. Nabi kata, Iza asaba bihaddi fakul. Apabila binatang itu kena anak panah, kena haddi, kena arrow tajam tu. Itu dia panggil had. Kena bucu tajam, besi tajam tu. Mata anak panah ke, mata lembing ke. Kalau kena yang tu, fakul. Nabi kata makan. Tu saya dah cakap banyak. Dengan syarat apa? Masa nak panah, masa nak lembing tu, bismillah dulu. Syarat. Kalau tak bismillah, tak boleh. Bismillah, baru lembing. Bismillah, baru panah. Ataupun dalam zaman hari ni, orang pakai senapang. Buat dulu tu. Dia pasal pistol, saya sebut senapang. Pasal kalau nak buat senapang, panjang. Kita buat lagu tu tapi nak abang senapang. Okey? Masa nak tembak, orang tu pakai senapang, pump gun, apa semua ni, nak pergi tembak burung sintak. Ataupun burung ayam-ayam. No, daripada pergi tembak dekat Sungai Kota. Dekat dengan sempadan apa Pulau Pinang, Perak. Dekat Bagan Serai, naik ke atas tu. Itu tempat. Burung ayam-ayam dengan burung sintak. Kalau Pulau Pinang ni sintang lain pula. Pulau Pinang ni dia banyak masalah. Dia kata aku tengok nampak sintang tu macam. Tu bukan burung sintang yang tu. Yang tu sintang kepala hitam.
Dia nampak sintang satu macam. Sintang tu sudah digunakan dalam maksud lain. Okey, ni burung sintang. Kalau guna senapang, guna panggan pun serupa. Bismillah dulu, baru tembak. Dan kalau jatuh berdebu, itu halal dimakan. Nabi kata begitu. Baik. Wa iza asaba bi'ardih. Nabi kata, faqatala fala ta'kul. Balik lembing, nampak satu kijang, satu rusa, mereka duduk ke belah gerik. Ke belah gerik sana, sampai hari ni ada rusa, mereka duduk makan rusa. Boleh duduk ambil order pula. Kalau ada orang perhilitan, orang boleh tangkap, orang boleh. Tak boleh. Binatang ni binatang kontrol, terkawal. Tapi pokok tu dia peduli apa, dia jual apa tu je. Dia pakai lembing. Dia nampak kijang lalu, dia ambil lembing, dia baling. Dia baling-baling, tak kena hadik. Tak kena tajam tu. Dia pergi kena tongkuai belah batang tu. Dia baling tu, pergi cacok di pokok, batang tu bidak, tontok kepala kijang tu. Maka kijang tu pun, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, boleh tak makan kijang yang kena bedai dengan kayu, batang lembing, batang tombak tu? Boleh tak boleh? Nabi kata, fala ta'kul. Kalau dia bukan kena hak belah tajam, tapi dia kena belah batang tu, faqatalah, dan dia mati, fala ta'kul. Nabi kata itu tidak boleh makan. Walaupun dia bismillah, tetapi lembing dia tu tak kena menatang, kena pokok, bidah kepala menatang tu mati, fala ta'kul. Tak boleh makan, Nabi kata. Baik. Fa innahu waqid. Nabi kata kalau dia mati tidak kena belah tajam tu, dia jadi bangkai. Nabi kata. Dia jadi bangkai. Qultu, Adi bin Hatim ini tanya Nabi, ya Rasulullah, ursilu kalbi wa usammi fa ajidu ma'ahu ala sayd kalban akhar lam usammihi alaih. Adi bin Hatim kata, baik, masalah yang kedua. Tadi pakai benda tajam, pakai tombak, pakai panah, pakai apa. Now, saya pakai binatang. Saya pakai anjing, misalnya. Saya pakai burung lam untuk pergi tangkap binatang buruan, dia kata. Masa saya nak lepas anjing ni, saya bismillah, dia kata. Anjing tu pi. Dan anjing tu cukup. Bila bunyi kena cukup tu, saya pun pi. Saya pi tengok ada 4 ekor anjing. Dia ada keliling kijang tu. Ada 4 ekor anjing. Dalam 4 tu, seekor saya punya. Dan saya tak sure. Kijang ni, yang cukup dia ni anjing hak saya lepas dengan bismillah tadi, ataupun hak lain. Pasal dia ada 4 ekor tu. Saya tak tahu. Saya tak sure. Saya tak pasti. Macam mana ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'kul. Nabi kata jangan makan. Pasal apa? Sudah jadi syubhah. Tak sure. Bila tak sure, Nabi kata jangan. Demikian Islam memelihara darah daging kita. Pelihara sampai macam tu. Kalau nampak ada unsur-unsur kesamaran, tak sure, tak pasti, Nabi kata fala ta'kul. Jangan makan. Innama sammaita ala kalbik. Nabi kata kerana hang bismillah tadi, masa nak lepas anjing hang, walam tusammi ala al-akhar, tapi hak 3 ekor lagi tak tahu siapa lepas, tak tahu bismillah kada. Nabi kata fala ta'kul, maka jangan kamu makan binatang yang ditangkap tiba-tiba ada kesamaran, tak tahu binatang mana yang dicukup dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian sekali Islam menjaga hal kebersihan dan kesucian. Dia bersih lain, suci lain. Bersih ni nampak bersih, belum tentu suci. Tapi kalau benda yang suci pasti bersih. Dia macam tu. Islam belum tentu beriman. Tapi kalau dia beriman, dia pasti orang Islam. Dia macam tu. Kita tengok semua nampak bersih. Okey, bersih. Suci ke tak? Kena pergi tengok proses dia. Baru kita tahu kesucian barang yang kita nak ambil buh dalam mulut tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang kedua, hadis tadi nak bagi tahu dekat kita tentang apa? Tentang bismillah ni. Importantnya bismillah ni, sampai macam tu sekali. Importantnya bismillah ni. Baru minggu lepas kita baca hadis di manakah? Cerita tentang Nabi SAW kata, kalau satu orang bila nak keluar rumah, hadis sahih riwayat Imam Muslim, satu orang nak keluar rumah,
Dia ambil ayat semayang, dia keluar daripada rumah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia kata tawakkaltu 'ala Allah. Lepas itu dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Nabi kata siapa yang buat macam tu waktu nak keluar rumah, Allahu Akbar, Allah akan pasti protect dan pelihara dia sepanjang dia keluar itu. Very simple. Yang bersumberkan daripada hadis yang sahih. Every time nak keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Cukup ayat tu. Allah akan protect dia daripada dia langkah keluar sampai dia balik rumah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW tiap-tiap malam without fail, bila nak tidur, 3 qul. Qul huwallahu ahad. Nabi buh tapak tangan depan muka, Nabi buih. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Nabi sapu daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila Nabi gering, Nabi sakit kuat, sehingga kan nak angkat tangan, nak tadah pun tak mampu pasal sakit yang tersangat kuat. Aisyah radhiyallahu anha pergi pegang tangan Nabi, angkat buh di depan muka Nabi, suruh Nabi baca benda tu, dan Aisyah bantu Nabi sapu daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Allah pelihara dia pada malam itu daripada malam sehingga menjelang subuh esok hari. Nabi buat benda tu without fail. Jangan kita miss. Benda-benda simple-simple macam ni. Jangan miss. Jangan miss. Tak aja badan nak landing tu, mau baca yang tu dulu. Tak lama tuan-tuan. Habis-habis tinggi. 3 minit. Jangan sampai kita miss buat benda-benda yang penuh keberkatan. Pasal apa? Satu, pasal Quran. Yang kedua, pasal dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bismillah ini dia satu benda yang sangat penting. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajul baitah fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabit lakum wala 'asha wa idza dakhala falam yadhkurillah 'inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amihi qala syaitan adraktumul mabit wal 'asha atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jabir bin Abdullah, dia kata apa? Dia kata dia dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata apabila satu orang masuk dalam rumah, dia sebut nama Allah ketika masuk dan ketika nak makan. Dalam syarah hadis ni dia kata fadzakarallah, maksudnya bismillah. Fadzakarallah maksudnya bismillah. Ni kita nak balik daripada masjid, nak masuk dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah kaki nak masuk dalam rumah tu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'inda ta'amih. Balik orang perempuan siap dah makan. Nak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Qala syaitan. Nabi kata setan hak ada dalam rumah ni, bila dia tengok kita balik sekejap lagi, masuk rumah sebut Bismillahirrahmanirrahim, duduk di meja nak makan Bismillahirrahmanirrahim, qala syaitan. Nabi kata setan akan kata apa? La mabit lakum. Setan kata kat geng-geng dia, dia kata poci, malam ni kita tak boleh tidur rumah dia ni. La mabit. Tuan-tuan duk dengar kursus haji kan? Dia duk abang mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Mabit ni maksud dia apa? Bermalam.
Bata, daripada perkataan bata, ba alif ta. Bata maknanya tidur bermalam. Bila kita balik rumah, sekejap lagi kita masuklah rumah, bismillahirrahmanirrahim. Bila duduk depan makanan, nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Bos syaitan ni, dia kata dekat geng hak duk ada ni, dia kata, la mabit lakum. Malam ni pocik, kita rumah ni memang tak boleh tidur. Nak kena pergi sebelah pula tengok. Dia kata. Wala asya. Asya, ain, bila baca baris atas. Asya, dia jadi makan malam. Supper. Bila kita baca Aisyah, Ain baca balik baris bawah, dia jadi sembahyang Aisyah. Baris tu nampak tuan-tuan yang kata bahasa Arab ni. Very sensitif baris dia. Bila kita masuklah rumah, bismillahirrahmanirrahim. Bila duduk depan makan, bismillahirrahmanirrahim. Syaitan ni, bos dia kata apa? Dia kata malam ni nampak gaya, tidur sini pun tak boleh, makan pun tak boleh tumpang. Rumah dia ni, dia kata. Wa idza dakhala falam yadhkurillah 'inda dukhuli. Sebaliknya Nabi kata, kalau satu orang masuk dalam rumah tak bismillah, pakai belah masuk lagu tu aja. Qala syaitan adraktumul mabit. Bos syaitan kata dekat geng dia, nampak gaya boleh tengok dah kata mana nak tidur malam ni, rumah ni lah kita. Wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'ami. Demikianlah apabila nak makan tak bismillah, tak teringat dekat Allah nak suap tu. Qala syaitan, kata syaitan, adraktumul mabit wal aisha. Dua-dua terlepas. Tidur sini pun tak boleh. Kalau kita tak, kalau sekiranya kita bismillah, dia tak boleh duduk. Kalau kita tak bismillah, dia kata nampak gaya tidur pun tak boleh, makan pun tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Simple kata simple, very simple. Cuma terlupa. Sampai balik, oi, buka pintu ni, sampai dah ni. Lagu tu punya, kita punya perangai ni dia lagu tu. Dia tak pi ke belah agama tu, dia duduk pi cara Penang kita juga. Oi, aku dah kata dah, jangan duk kunci, hampa ni. Lagu tu punya cakap. Masuk, duduk buang baju silai atas pun, tengok nak makan apa, terus cekau bola mulut tu, bismillah dah, apa pun dah. Tapi still ada satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata apa? Kalau siapa yang kalut nak makan, terlupa nak bismillah, tengah duk makan, teringat. Nabi kata tak apa. Kata bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah. Awal dengan kemudian cover sekali. Tadi tak ada dia. Tengok tak boleh tahan tom yam ni. Tuan-tuan, nampak dah Islam macam mana? Dia suruh buat. Tapi kalau kalut, tak buat, dia still bagi option yang kedua. Option tu pun tak buat juga. Tato belahak, ya Allah, kata Alhamdulillah. Mak ni memanglah pada awal menikah sampai lah masak ni ambil. Tak pernah mungkin. Dari segi jeng bini, nampak satu. Bismillah out. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi banyak hadis kalau kita nak cerita tentang kelebihan yang kata ucap bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang ini. Nama Allah tu yang jadi isu, kalimah Allah ni. Nama Allah ni dalam Islam very important. Tak usah berhujah kata boleh lah. Tak usah lah, minta tolong lah. Betul, di sana ada ayat Quran. Tuhan kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Itu ayat Quran. Tuhan kata hang pergi tanya ni segala kafir ni semua, siapa buat langit bumi? Dia tentu akan jawab kata Allah. Fa anna yufakun. Awaklah depa ni dah mengaku kata Allah buat langit bumi, depa masih lagi yufakun, beralih ke belakang, tak mau terima Islam. Awaklah depa macam ni. Kita nak pergi guna ayat tu, nak pergi beritahu kata mereka boleh guna nama Allah. Pasal Quran beritahu, kalau tanya siapa buat langit bumi, mereka akan jawab Allah. Janganlah pergi berhujah macam tu. Tak cerdik sangat kita ni. Cubalah tengok sikit lagi, apa muslihat di sebalik kalut sangat nak pakai nama Allah ni. Tengok yang tu. Bagi satu keputusan, atas nama orang Islam, tak usah kira parti apa. Atas nama orang Islam, ini hak kami punya. Allah Tuhan kami daripada zaman berzaman. Pasal hari ni baru hampa teringat nak pakai kalimah ini. Cukup. Kami tak bagi. Habis. Kuasa ada kat kita. Kita tak bagi. Habis.
Tak payah pergi duk cerita panjang, duk buat seminar, pergi duk berhujah, duk bangkit bercakap, mikrofon duk jalkah, tak payah. Tak boleh, full stop, habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tolonglah bersatu sekali dalam hal ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni kita baca betapa pentingnya nama Allah itu dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, mukallibina tuallimunahunna mimma 'allamakumullah. Yang kamu ajak akan mereka itu, yakni akan anjing itu, daripada barang yang mengajak akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada segala adab berburu. Itu dia. Kita ajak anjing ni adab-adab berburu. Sampai dia reti cara nak tangkap macam mana, nak gonggong, bawa mai macam mana. Kita ajak anjing tu sampai dia reti, sampai dia jadi anjing yang terlatih, barulah boleh guna hasil tangkapan dia halal untuk kita makan. Firman Allah, fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah oleh kamu daripada binatang yang diburu, yang pegang dia atas kamu sahaja dan tiada makan ia daripadanya. Makanlah binatang yang anjing ni pergi tangkap, tapi dia hanya tangkap dan gonggong bawa mai. Dia tidak buat lebih daripada itu. Kalau dia tangkap, dia makan dulu telinga ke, dia makan kaki sebelah dulu ke apa ke, baru bawa mai. Maka binatang itu sudah jadi bangkai. Begitu. Baik. Bersalahan yang belum terajar, tiada halal perburuan. Tak boleh. Kita tak boleh pergi guna sebarang anjing untuk pergi tangkap bawa mai, tak boleh. Kerana dia bukan yang terlatih. Dan tiada makan ia daripadanya. Jangan. Bersalahan yang belum terajar, tiada halal perburuan itu. Maka alamatnya itu ialah serbu dia apabila terlepas. Ni di antara tanda-tanda dia bukan anjing yang terlatih, ialah apabila tak tambat dia, dia serbu pergi. Itu tak terlatih. Dan terhenti dia apabila dirantai. Tambat dia baru dia berhenti. Rongkai aja dia serbu pergi. Ini tak terlatih. Ini tidak boleh digunakan untuk dibuat anjing buruan. Tak boleh. Ya dah. Baik. Dan hendaklah dibuat ini berulang-ulang kali, iaitu 3 kali yang demikian itu. Dia kata, wazkurusmallahi alaih, dan sebut olehmu akan bismillah atasnya, yakni atas anjing yang kita nak lepas tadi, ketika lepas dia untuk perburuan itu. Masa nak lepas mesti sebut bismillah. Kalau tak sebut juga tak boleh makan. Dia kata begitu. Baik, firman Allah, wattaqullah innallaha sari'ul hisab, dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan suruh dan tegah Allah bahwasanya Allah Taala itu Tuhan yang amat cepat hisabnya. Dihisab sekalian hambanya pada hari kiamat kadar 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Dia kata Allah hisab manusia esok, berapa bilion manusia pun Allah buat sat saja. Allah buat sat saja. Pasal apa? Pasal dia Tuhan Rabbul Alamin. Begitu. Baik, firman Allah, al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kamu akan segala makanan yang lazat, yakni pada semua orang dan yang selamat. Itu dia. Tuhan kata pada hari ini makanan yang thayyibat, yang baik-baik, yang elok-elok halal bagi orang Islam. Jangan duk fikir macam-macam. Benda yang Tuhan halal kita duk buat bagi nak jadi kata tak boleh makan haram dan sebagainya. Jangan. Hak mana benda thayyibat, benda baik, halal, makan. Dia kalau itu. Yang tiada datang warid daripada nas Quran ataupun hadis pada haramnya. Selagi mana Quran hadis tidak bagi tahu dia haram. Quran hadis maksudnya adalah hadis dia tak sebut satu-satu. Selain daripada hak contoh dia buat, dia bagi garis panduan. Garis panduan dia kata apa? Binatang yang berbisa dan yang membawa mudarat tak boleh makan. Faham ambil lah. Apa juga binatang yang Quran tak sebut tetapi berbisa, jangan makan. Simple lah. Kalau semua benda Tuhan nak bubuh, Quran ni bukan 30 juzuk dan bukan tebal tu yang kita duk baca hari ni. Dia jadi macam ensiklopedia punya panjang besar. Kan? Sampai semua benda Tuhan nak cerita detail dalam Quran. Nak buat roti canai macam mana pun Quran cerita.
Start daripada gandum tanam macam mana, apa mesin sampai jadi tepung. Tepung tu nak uli, nak buah ayam banyak mana. Kalau tepung berapa kilo ayam, berapa liter. Lepas tu cara nak uli dia lagu mana. Apa semua Quran nak kena cerita lagu tu. Kerana nak buat sebiji roti canai, akak buat lah. Pasal apa kita kata lagu tu? Dengar macam kartun. Tapi ada orang buat bercakap hal kartun ni. Dia boleh tanya ni orang Islam. Boleh tanya sama orang Islam. Tak, dia kata Quran ni betul-betul komplit lah. Ni duduk sembang sambil kena roti canai. Pagi. Boleh sembang macam tu. Dah aku nak tanya, duk Adil pergi mengaji kan? Aku tengok hang tiap-tiap malam masjid ni macam orang gila. Dia kata. Aku nak tanya, dia Quran ni betul-betul komplit lah. Dia tanya kawan yang duk Adil pergi masjid. Dia ni kata komplit lah. No? Ayat Allah dah turun, ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum, buat jawab cara betul. Dia tak tahu kawan ni tak betul punya kaki. Dia pergi jawab betul. Dia kata Quran ada sebut Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum wa Atmamtu Alaikum Ni'mati wa Raditu Lakumul Islam Madina. Allah buat turun ayat tu. Pada hari ini Akmaltu Lakum Dinakum, aku lengkapkan bagi kamu agama kamu. Wa Atmamtu Alaikum Ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kamu nikmat aku. Wa Raditu Lakumul Islam Madina, dan aku redha Islam menjadi cara hidup hampa. Bila turun ayat ni, Yahudi menangis. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun menangis. Tapi Yahudi pun menangis. Sahabat yang lain seronok. Pasal apa? Dia faham kata bila turun ayat, satu endorsement, satu pengesahan mengatakan Quran sudah komplit. Seronok. Abu Bakar menangis. Pasal apa? Pasal dia kata bila Quran sudah komplit, maknanya tidak ada ayat akan turun lagi. Maknanya Nabi sudah habis kerja dia. Maknanya Nabi sudah dekat wafat. Abu Bakar menangis. Yahudi menangis. Pasal apa? Pasal dia tak suka dengar cerita kata Islam sudah lengkap. Yahudi pergi jumpa Sayyidina Umar. Yahudi kata apa? Dia kata kalaulah ayat macam ni turun di dalam Taurat kami akan jadikan hari turun ayat ni hari raya kami. Ayat yang mengatakan agama Yahudi kami ni lengkap. Kami nak ayat ni turun naik. Kalau turun, kami jadikan hari turun tu hari raya kami. Tapi tak main dekat kami. Dia main dekat Quran. Menangis mereka ni. Balik kepada cerita Syekh Roti Canai pagi. Dia kata, Quran ni betul-betul komplit kah? Kawan ni betul-betul. Pergi baca Al-Yawma Akmaltu Lakum. Pergi cerita pula Abu Bakar teriak, pergi duk cerita apa. Dia ni bukan nak dengar yang tu semua. Dia kata, aku bukan nak suruh hang ceramah Maulid Nabi. Dia kata, tak main lagi. Maulid Nabi hari Khamis ni. Ni aku nak tanya ni, kalau betul Quran lengkap, dia kata ni roti canai, roti telur, roti apa, kuah banjir kat kita duk makan ni. Dia kata Quran ada cerita ke? Wih, dia pikir tu tuan-tuan. Dia ni kata takkan sampai roti canai pun nak cerita dalam Quran. Dah hang kata lengkap ni kok mana? Dia kata Entah ni. Macam ni punya kaki, tripod ni mau bagi belakang dia. Apa benda? Nak main-main apa? Dah nak main-main apa? Nak main-main dengan siapa? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu adalah kisah benar yang berlaku di celah-celah orang Islam yang mengaku Islam pada hari ini. Dia boleh buat main-main dengan benda-benda yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kamu semua segala makanan yang lazat-lazat yang memang selamat kepada semua orang, yang tiada datang warid nas daripada Quran ataupun hadis akan haramnya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan segala mereka yang diberi akan kitab itu halal bagi kamu. Ini dia satu cerita lain. Ayat ini turun nak beritahu kepada orang Islam, kata mana-mana orang yang ahli kitab, sama ada dia Yahudi ataupun dia Nasara. Yahudi yang betul-betul ikut Taurat yang Allah buat turun kepada Nabi Musa. Nasara yang betul-betul ikut
Injil yang Allah turun kepada Nabi Isa. Injil hari ini ada berapa version? Injil hari ini latest kata ada 46 version. Dulu zaman kita mengaji dia kata 5, dulu dia cuma bagi tahu ada berapa aja. Ada Mark, ada Matthew, ada Luke, ada Barnabas. Lagi banyak lah ni. Pasal apa? Pasal terdedah kepada pindaan dan tokoh tambah. Itu sebab Islam sangat strict dalam soal ini. Kita tidak boleh benarkan, kita tidak boleh biarkan Islam ini dimasuki oleh unsur-unsur reka cipta dan tokoh tambah. Pasal kita akan jadi macam tu. Itu pasal bila kita nak jadikan satu-satu benda sebagai pegangan kita dalam Islam, kita nak dengar nas. Ada Quran kata apa? Ada hadis kata apa? Tak ada, I'm very sorry. Kita tak boleh buka ruang, kita tidak boleh buka pintu, kita tidak boleh bagi peluang kepada orang nak mereka-reka al-agama. Tak boleh. Sebab kalau orang tanya kita satu-satu amalan yang kita buat, kalau kita tak ada jawapan, kita nanti sat dulu, kita pergi check dulu. Simple lah, simple contoh. Bila ada satu kematian, mayat dah bawa turun daripada rumah. Semua. Al-Fatihah, jalan setapak. Al-Fatihah, jalan setapak. Al-Fatihah, jalan setapak. Salah ke baca Fatihah tu? Tak salah. Tak yang pergi buah gia 3 tu pasal apa? Dan orang tanya saya satu ustaz. Orang tanya saya nak jawab apa? Saya tak pernah jumpa dalam hadis suruh buat benda tu. Apatah lagi kalau orang suruh saya. Saya tengok, Ustaz Samsuri ada, Ustaz tolong buat turun mayat. Saya seorang mana boleh saya seorang nak fikir dia buat turun mana boleh. Tu ada ramai tu cantik lah, turun lah. Dah buat turun. Buat turun lah. Dia faham dalam kepala dia buat turun tu 3 gear tu buat turun. Saya punya saya duk cari juga. Saya pun kalau ada satu contoh, walaupun hadis dhaif pun tak apa lah. Kalau ada lah, kurang-kurang saya nak pergi buat taklah mengkelan sangat. Saya tahu kata benda ni ada dalam hadis yang dhaif. Tak boleh buat hujah. Tapi kalau buat amalan tak boleh lah nak hidup belakang dia. Tak ada. Tadi dia kata balik, Fatihah salah kan? Fatihah tak salah. Tu yang dia 3 tu. Yang saya tak tahu. Orang tanya saya nak jawab apa? Islam, dia mesti ada penjelasan kepada satu benda yang dia buat. Penjelasan, dia mesti nas. Bila tak ada, kita nak pergi buat tu, dia gaya. Kepada Ustaz, tolong Ustaz. Tak apa. Dan kalau orang buat, saya nak lompat pergi silat, buka gayung patani ke apa tak? Saya tak buat benda macam tu. Tapi jangan suruh saya buat. Kalau dia nak buat, saya nak pergi bersyarah pada dia, kata tak boleh. Saya tak buat benda macam tu. Saya ada sama dengan dia. Cuma saya tak langkah lah 3 gear tu. Saya tengok je lah. Pasal apa? Pasal apa explanation dalam nas. Kalau kita membenarkan benda tu, lagi macam-macam benda nanti main. Mayat dah bawa turun depan rumah. Ada pula tu imam main panggil pula mana anak-anak dia main semua. Lagu do apa? Lalu kok apa? Dulu budak-budak duk main apa? Apa dia main lalu kok bawah itu cukup tangkap tu apa? Dia ada satu budak-budak duk main dulu ni. Kan? Dia sezaman dengan orang-orang pisang masak layu. Dia ada satu game tu. Peratur panjang lalu tangan dua orang buat lagu tu bila main dia cukup. Bisik apa kan hang duduk belakang aku. Bisik apa hang duduk belakang balik sana. Dia nak buat lagu tu dekat mayat ni. Dah buat turun dah panggil main lagu tu lalu ke bawah tu. Lu bila lalu main balik ni pula lalu bila. Orang pergi tanya, ustaz yang buat ni apa? Ustaz ni buat ni. Dia kata ni kita berlepas dulu masa mak sakit lorak daripada tak ada nak minta ampun, nak cara minta ampun.
Semak lah tuan-tuan. Kalau piduk mereka buat benda dalam agama ni, dia semak lah. Janganlah macam tu. Hak orang dulu-dulu buat sudah, hari ni kita tanya. Kita tanya pasal apa buat lagu tu. Mana dia satu hadis, apa cerita sahabat itu. Tak ada, nanti saya dulu. Saya tak mau kata salah, tapi nanti saya dulu saya nak cari tang mana. Kalau tak bagi tahu main. Kita pun nak buat, kita nak pergi puas hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tidak, Islam jadi macam tu. Tambah sana sikit, tambah sini sikit, modify tang tu sikit, modify tang ni sikit. Seolah-olah hak Nabi buat dulu tak cukup cantik lagi, tak cukup sempurna lagi. Sampai kita nak kena buat bagi jadi cantik daripada yang Nabi buat. Siapa kita ni yang kita nak buat lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala bagi tahu benda-benda yang macam ni. Kemudian dia kata apa? Makanan yang disembelih, binatang yang disembelih oleh ahli kitab halal bagi kamu makan, dan demikianlah sebaliknya. Kan kalau pi negeri orang putih dia ada, dia tulis, dia rimak di sana, ini sembelihan ahli kitab. Perbincangan tentang sejauh mana Nasara dan Yahudi yang ada pada hari ini boleh dipanggil ahli kitab, itu bukan perbincangan di Masjid Taqwa ni, bukan. Itu perbincangan di peringkat ulama besar-besar. Itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mereka kena bincang benda ni. Kita tak tahu. Cuma bagi kita hari ni, kalau mereka kata, yang ni Ustaz boleh makan ni, yang ni ahli kitab sebelah, saya kata fikir salam kat dia, saya pergi makan yang lain. Saya rimai pasal benda tu, tak pasti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan tahu apa nama sahabat Nabi? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tetap berpegang mengatakan sebahagian daripada ahli kitab ni kalau sembelih tak boleh makan. Dia berpegang, bukan semua. Hak dia tahu kata okey, betul ikut hak kitab yang samawi yang Allah buat turun tak apa. Hak mana yang dia dulu nampak longgar kelang kabut ni dia tak mau. Bila orang tanya dia, apa dia jawab? Dia kata, apa syirik yang lebih besar daripada mengatakan Isa itu Tuhan? Apa nak kata ahli kitab ni boleh? Dia kata, betul, sebahagian. Sebahagian. Yang betul punya, seperti Abdullah bin Salam. Dia betul punya, dia ahli kitab. Dia betul punya, dia study betul-betul kitab tu, tapi finally, apa jadi kepada Abdullah bin Salam? Dia masuk Islam. Pasal apa? Pasal dia betul punya. Dia betul punya. Bila dia study, Taurat secara clear bagi tahu, kata apa? Akan turun Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat betul cerita macam tu. Maka dia ambil tahu cerita tentang Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah, dia pergi join dalam orang duk dengar ramai-ramai. Sedangkan dia ahli kitab yang menjadi rujukan kepada orang-orang di Madinah. Pasal apa? Pasal dia ahli kitab betul ya. Dia pergi duduk dan dia dengar. Dia perhati Nabi daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dia dengar tiap-tiap patah perkataan yang Nabi abang. Hati dia berdetik. Dia kata, inilah Muhammad yang Taurat bagi tahu. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dah cerita dah dalam kuliah kita yang bila dulu tentang peristiwa dia jumpa, dan akhirnya dia kata apa? Dia kata, aslimni ya Muhammad. Bagi aku masuk Islam. Dan dia masuk Islam. Lepas tu dia kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wahai Muhammad, dia kata, saat lagi sekumpulan ahli kitab akan mai. Hantanya depa yang mai ni, siapa Abdullah bin Salam? Depa tak akan komen buruk, melainkan depa akan kata Abdullah bin Salam ni yang terbaik punya manusia. Tapi bila aku keluar mai, aku beritahu dekat depa kata aku masuk Islam, tak ada beralih belakang, depa akan condemn aku habis-habis. Abdullah bin Salam boleh kata dekat Nabi macam tu. Pak kata jadi, mai. Yang kata Yahudi, sekumpulan ahli kitab, mai. Nabi tengok, Nabi suruh dia masuk dalam. Abdullah bin Salam yang baru masuk Islam, masuk duduk dalam. Mereka ni masuk. Masuk mai jumpa Nabi, sembang. Tidak jujur, tidak ikhlas. Mai nak tengok Nabi, lagu nak usah satu macam.
Nabi tanya mereka, apa kenal ke Abdullah bin Salam? Oh, kenal. Macam mana tahu dia? Nabi kata, dia ni macam mana? Oh, dia orang yang baik-baik. Anak kepada orang yang baik-baik. Dia tidak buat melainkan semua perbuatan yang baik-baik. Semua je bagus. Nabi pun tengok, Allah bin Salam keluar mai. Dia kata, hang datang ni. Dia kata, aku dah masuk Islam. Dengar yang tu, dia kata, hang lah manusia paling tak boleh pakai dalam masyarakat kita ni. Dan tak ada satu kebaikan yang ada pada batang tubuh hang ni. Terus keluar nyong. Allah bin Salam kata pada dekat Nabi, betul tak aku kata tadi, inilah perangai Yahudi. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hak ada hari ini, wallahu a'lam. Tuhan saja tahu mereka macam mana. Cuma saya, kalau mereka kata ni sembelihan ni ahli kitab punya, saya kata nak makan-makan, saya ada. Tentu itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Makanan segala mereka yang diberi akan kitab itu halal bagi kamu orang Islam. Artinya sembelihan Yahudi, sembelihan Nasrani halal bagi kamu. Wa ta'amukum hillul lahum, dan demikianlah makanan kamu sembelih halal bagi mereka itu. Yang ni bagi ahli kitab yang betul punya. Baik. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Dan juga boleh menikah, boleh kahwin, halal kita kahwin dengan perempuan yang merdeka daripada segala perempuan yang mukminah, dan segala perempuan yang merdeka daripada segala mereka yang ahli kitab. Demikian juga kita orang Islam boleh kahwin dengan perempuan ahli kitab yang betul punya. Boleh kahwin. Tidak menjadi satu kesalahan, kata Quran, iaitu Yahudi dan Nasara yang benar-benar mengikut kitab yang asal diturunkan. Min qablikum, daripada dahulu kamu. Halal bahawa kamu nikah dengan mereka itu. Artinya halal nikah orang Islam dengan perempuan Yahudi ataupun perempuan Nasara yang ahli kitab betul. Halal. Dia nak buat yang tu. Iza ataitumuhunna ujurahunna, dengan syarat apabila kamu datang akan mereka itu, akan mas kahwin mereka itu. Kita orang Islam kahwin dengan perempuan ahli kitab yang betul punya, ikut Taurat betul, ikut Injil betul, boleh kahwin dan bayar mas kahwin. Kahwinlah, dia kata, tak ada masalah. Muhsinina ghaira musafihin, hal keadaan kamu berkahwin betul-betul dan tidak berzina. Allah Subhanahu wa taala bagi penekanan, dia kata apa? Menikah betul-betul, jangan berzina. Musafihin, kan baru ni kita baca satu hadis cerita tentang hukum. Saya mesti jelutong buat kita baca benda ni. Laki-laki perempuan berzina. Lepas berzina nak menikah. Boleh tak boleh? Jelutong buat. Hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Orang mai tanya Aisyah tentang satu budak laki-laki dengan satu budak perempuan berzina dan lah mereka nak menikah. Boleh tak boleh? Kata dia, awwaluhu sifah wa akhiruhu nikah wal haram ma yuharrimul halal. Aisyah kata Nabi SAW ada bersabda, Nabi kata awwaluhu sifah, tu ayat yang kita baca tadi ni, muhsinina ghaira musafihin. Musafihin itu daripada perkataan sifah, sin fa alif ha kecil. Sifah maksud dia zina. Awwaluhu sifah, mula-mula berzina, dua-dua ekor ni berzina. Akhiruhu nikah, lepas dah berzina menikah. Nabi kata wal haram la yuharrimul halal. Nabi kata perbuatan zina yang mereka buat mula itu haram. Tetapi zina yang haram itu tidak mengharamkan nikah yang halal ini. Maksudnya dia berzina tu haram. Walaupun dia dah berzina, dia dah buat benda haram. Lepas tu dia nak menikah. Nikah ni benda halal. Walaupun dia dah buat benda haram, dia nak buat benda halal. Benda haram itu tidak menghalang dia daripada buat benda yang halal. Nikah ni. Maksudnya apa? Kalau pasangan ini dah berzina, mereka nak menikah, bagi menikah. Tidak menjadi satu kesalahan. Dan itulah yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Begitu. So,
Allah kata dalam ayat surah Al-Ma'idah yang kita baca ni, ayat 5 ni, muhsinina ghaira musafihin. Maka kamu boleh kahwin, tak ada jadi masalah, dengan syarat tidak berzina. Wala muttakhizi akhdan, dan tidak ambil buat gundik. Allah kata menikah elok-elok. Tak mau piduk buat perempuan simpanan, piduk bela, piduk apa, tak mau macam tu. Ini kerja kotong, ini kerja berdosa, ini kerja haram, ini kerja tidak gugur dengan ambil ayat semayang. Pasal apa? Pasal ini dosa besar. Piduk salah faham pula, tak apa ambil ayat semayang, kakak dia jatuh habis. Dah. Ini dosa besar. Dosa besar dia tak gugur dengan ambil ayat semayang. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluh." Siapa yang kufur, yakni murtad daripada iman, maka sesungguhnya telah batal amalannya yang saleh-saleh itu. Sayang tuan-tuan, daripada beranak dalam keluarga Islam, mak Islam, ayah mak hantar pergi mengaji di tadika Islam, masuk sekolah, belajar pendidikan Islam, petang pergi mengaji tambahan ilmu-ilmu Islam, boleh baca Quran, baca sedap pula lagi dan sebagainya. Habis sekolah rendah pergi masuk Al-Mashhur, pergi masuk Al-Irsyad, pergi masuk Maktab Mahmud, pergi masuk Al-Mashhur Sungai Batu, pergi masuk sekolah agama dan sebagainya. Lepas SBM, kerana satu boyfriend yang bukan Islam, dia tinggal Islam ikut boyfriend tu. Quran kata apa? Faqad habita amaluh. Hak daripada awal buat amalan elok-elok kerana murtad tu, dia cancel habis semua. Dia cancel habis semua. Habita ni maksudnya sia-sia habis. Erase. Dia delete habis segala apa yang dibuat kebaikan sebelum daripada itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sebab gejala murtad ni, sangat besar. Sangat besar. Kalau ada pihak kes kalimah Allah ni dengan niat yang serong, tuan-tuan boleh kontrol ke kata dia tak berniat serong? Boleh kontrol? Tak boleh kontrol tuan-tuan. Bagi kebenaran saja macam kita tahan tengkok bagilah. Tak ada apalah. Nak kontrol apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So jaga benda-benda macam ni. Kita kata kita tak apa, pasal kita duduk main masjid. Kita kata kita tak apa, pasal kita reti agama. Tuan-tuan boleh bagi garanti anak-anak tuan-tuan. Boleh bagi garanti cucu-cucu tuan-tuan. Apa dia reti tentang agama ni? Dengan kefahaman dia yang rapuh ni. Bila main di depan dia kekeliruan yang macam ni, 1000 kemungkinan boleh jadi. Kita tak boleh kata, apa ni teruk sangat ke iman budak-budak kita hari ni? Jangan cakap macam tu. Takut isu satu hari kena ke cucu hang hantuk kepala pergi ke dinding. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam dia ada satu kaedah. Dia kata saddu zara'i'. Saddu zara'i' maksudnya sebarang lubang-lubang yang boleh membawa kepada kerosakan. Palang. Jangan bagi ada satu ruang untuk kita korbankan agama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa fil akhirati minal khasirin." Orang yang murtad ini hari akhirat merupakan orang hak paling rugi. Kerana dia tinggal Islam, hari akhirat esok menyesal ni tak tahu nak apa. Atas dunia tinggal Islam pasal boyfriend. Atas dunia tinggal Islam pasal tak tahu. Hari akhirat esok, di mahsyar esok, bila dia tengok orang Islam ni pakat duk berbondong-bondong pergi ke syurga, sedangkan dia ditahan di sana dan nak dibawa ke neraka, menyesal dia pada masa tu, tak tahu nak apa. Aku ni dah ditakdirkan Allah beranak daripada perut mak Islam. Aku ni dah pun ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kecil-kecil reti baca Quran. Awaklah kerana satu boyfriend ni, awaklah kerana ni aku boleh tinggal Islam aku boleh pilih jalan sesat macam ni. Akibat dia apa dia tuan-tuan? Masuk neraka khalidina fiha abada, kekal dia di dalam neraka selama-lama. Wal iyazu billahi min zalik. Tak tahu figure betul tak betul. Dia kata di Indonesia yang asal Islam, kemudiannya jemerang di agama lain, sudah berjumlah 2 juta orang di Indonesia. Asal Islam, mak Islam, ayah Islam, oleh kerana undang-undang negara dia membenarkan.
Tuan-tuan tengok di Indonesia. Tengok di Indonesia, laki Kristian, bini Muslim, kahwin, kalau nak kahwin. Anak keluar mai esok, pilih dia mau yang mana. Undang-undang membenarkan. Apa jadi? Kalau betul figure ni, 2 juta orang yang lahir daripada keluarga Islam, sama ada dua-dua mak bapak Islam, ataupun pak Islam, ataupun mak Islam, kemudiannya pilih agama lain daripada Islam, sudah berjumlah 2 juta orang. Wal'ayazubillah. Minta Allah jauh malapetaka tu daripada kena ke kita di sini. Na'udzubillah, tuan-tuan. Cakap lagi derai, duk sokong benda ni, takut esok dia lipat mai keluarga kita kena, cari tiang balik berat biar untuk kepala. Takat anak kita, insya-Allah kita boleh jaga. Cucu kita. Takat anak kita, insya-Allah kita boleh jaga. Anak kita nak pergi menikah dengan siapa? Itu luar kawalan. Luar kawalan. Dia pilih satu boyfriend, satu suami, dia pilih satu girlfriend, satu isteri yang macam mana ke? Habis ni hak kita bagi daripada kecil ni, laki dia buat. Nabi SAW kata apa? Al-mar'ah ala dini khalili. Satu perempuan, dia ikut agama kekasih hati dia, suami dia. Mai generasi anak mereka, cucu kita, bukan orang lain, cucu kita. Kita boleh tengok kat jauh ya. Tak boleh nak sentuh dah. Habis sangat boleh tegur anak kita ni sampai-sampai dia tu yang kata ni awak anduk biang anak macam tu. Tak bagus tu. Alah bapa, biasalah pak. Dia jawab banyak tu ya tuan-tuan. Terjulur lidah nak kata apa tak boleh. Kita duk tanya dia 2-3 kali. Bapa, payahlah balik rumah bapa ni. Banyak korek. Banyak korek dia kata kat pak dia. Dia tak balik. Kita ni duk ingat cucu ni nampak duk nak jadi pelik. Kita pergi di rumah dia. Dia tunjuk tak welcome kita. Habis lah. Kita orang tua-tua pergi rumah. Anak menantu tunjuk muka satu macamnya sembek kat kita. Kita boleh duduk rumah dia. Duk cadang nak duduk 2 malam. Hari itu juga balik. Anak kita boleh cakap kuat lagi. Boleh lagi. Cucu dah tak boleh kontrol tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tolong banyak-banyak jaga hal ini. Pasal Tuhan kata apa? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang akhirnya murtad ini di hari akhirat depa inilah orang yang paling rugi. Apabila mati mereka itu atas murtad, dan jika kembali mereka Islam, kena qada. Masa mereka murtad itu segala amalan kena qada balik. Kalau dia murtad kata 2 tahun, lepas itu sedang balik. Siapa akan pergi bercakap lagu mana kepada dia, sedang balik, bertaubat, mengucap apa semua, jadi Islam balik. 2 tahun punya semayang puasa, kena qada balik. Kata Imam Asy-Syafi'i. Pasal apa? Pasal tempoh masa 2 tahun itu, dia dianggap bukan orang Islam. Katalah dia dah murtad, tapi duk semayang lagi. Tak pakai semayang tu. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu sia-sialah amalan mereka. Nah, baik. Dia kata apa? Dan jika kembali mereka Islam, kena qada lah apa yang mereka tinggal masa murtad. Tiada qada amalan yang dahulu daripada tu, tetapi tiada pahala. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk hukum wuduk. Tak ada baca ni, cerita wuduk ni tak ada baca. Mukadimah baca dah, nak baca mana ni? Yang akan datang dia akan mai hukum wuduk. Dia akan cerita ambil ayat semayang ini, apa hukum dia. Cuma tuan-tuan, Nabi SAW menjadi kebiasaan. Nabi SAW menjadi kebiasaan dia, dia ambil ayat semayang tiap-tiap waktu semayang. Nabi punya kebiasaan. 5 waktu semayang, 5 waktu Nabi akan ambil ayat semayang. Bukan ayat semayang batal, tapi Nabi renew. Sehinggalah pada hari pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah, Nabi daripada Madinah mai ke Mekah, masuk pembukaan kota Mekah. Hari itu, Nabi semayang, 5 waktu semayang dengan satu wuduk. Umar Al-Khattab, dia tegur Nabi, dia kata, ya Rasulullah, pada pemerhatian saya, Tuan sudah buat satu benda yang Tuan tak biasa buat, dia kata. Kebiasaan Tuan, masuk waktu semayang, ambil air semayang. Masuk waktu semayang, walhal wuduk masih ada, tapi Nabi renew. Tapi ni pasal apa ni? Hari pembukaan kota Mekah ni, Nabi semayang 5 waktu dengan satu wuduk saja.
Nabi SAW jawab, dia kata amdan sana'tuhu ya Umar. Dia kata saja aku buat lagu tu. Saja, amdan maksud sengaja aku buat lagu tu. Pasal apa? Pasal nak bagi tahu, kata boleh kalau satu wuduk guna untuk beberapa semayang, boleh. Cuma kebiasaan Nabi dia akan renew tiap-tiap waktu semayang. Dia ambil ayat semayang lagi sekali. Yang tu kita nanti baca detail insya-Allah pada bulan depan. Nah, insya-Allah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.